Okey, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini saya akan terangkan on chapter 2, an overview of financial system. Okey, hari tu kita dah masuk sikit dah waktu pengenalan ataupun brief on the financial system. Okey, ingat balik. Yang pertama, apa-apa pun mesti kita nak tahu dulu. Apa maksud financial tu kan? So, definition of financial market. So, apa itu financial market? Okey. Dalam kelas hari itu kita dah bincang dah. Financial market adalah any fund transfer from those who have access in money to those who short in money ataupun need in money. Need money lah, need duit. Maksudnya apa-apa fund tu dana. Transfer lah kan daripada orang yang ada access. Access ni lebihan duit kepada siapa yang short, kurang. Need ni perlu duit. Maksudnya apa-apa dana transfer daripada orang yang ada lebih duit kepada orang yang memerlukan duit. Okey, faham Okey, jadi apa function dia? Apa motif adanya financial market ni? Kenapa perlu? Okey. Function of FM, saya letaklah financial market ni kan. Function dia sebenarnya adalah untuk meningkatkan economic efficiency ataupun performance, prestasi lah. Performance. Sekejap. Performance. Melalui apa? By give the allocation of capital. Allocation tu tempat, memberi tempat. Allocation of capital dengan menyalurkan capital ni modal. Iaitu dengan salur dana tadilah. Modal kita on dana. Okey, faham Di mana bila kita bagi duit dekat orang ataupun kita memberi pinjam duit kepada orang, orang tu boleh guna. Guna untuk apa? Guna untuk berniaga ke, untuk pergi buat investment kat tempat lain boleh, ataupun untuk dia belanja. Jadi bila ada transaksi jual beli dalam ekonomi tu, menunjukkan ekonomi kita berkembang ataupun bergerak. Tak adalah statik kan. Tak nampak bergerak, tak nampak hidup dekat dalam ekonomi kita tu. So ada jual beli. Itu function of financial market. Dia nak suruh ekonomi kita tu bergerak selalu. Okay, so macam mana cara dia? Awak boleh tahu daripada, kejap saya paste. Tak ada. Ya. Sekejap Okey, daripada ini. So awak boleh tengok perjalanan financial market. Ini awak punya financial market. Ni awak belajar ni lah. So cara dia boleh ada dua, secara indirect finance dengan direct finance. Okey, siapa yang nak menyalurkan fund tu? Siapa yang boleh salurkan dana? Boleh jadi household individu, boleh jadi businesses, boleh jadi government dan boleh jadi foreign sector. Orang luar contohnya macam Tesla kan. Nak invest, nak menyalurkan dana kat dalam Malaysia boleh, tak ada masalah. Nak bagi kat siapa kita salurkan dana? Boleh jadi business, boleh jadi government perlukan duit, boleh jadi individu pun nak buat loan perlukan duit, dan juga orang luar memerlukan duit. Okay, so direct finance ni, mana direct finance Direct finance ni maksudnya di mana
lender ni pergi direct terus memberi dana kepada memberi dana kepada peminjam. Contohnya, saya nak pinjam dekat Rosliza contohnya kan. Saya terus pinjam dekat dia. Itu maksudnya direct. Terus. Kita terus je. Contohnya, apa dia? Contohnya, selain daripada tu, contohnya awak nak buat PTPTN kan. Awak nak pinjam duit melalui PTPTN untuk bayar education. Go terus kepada PTPTN. Tidak ada melalui tempat orang lain. Itu maksudnya direct finance. It's a directly lender to borrower. Kita terus pergi. Okay, kalau financial intermediaries, dia bawah indirect finance. Indirect finance ni maksudnya adanya orang tengah. Orang tengah yang tolong kita untuk bagi dana ataupun memberi dana. Kita tak tahu datang daripada siapa. Contohnya macam bank. Awak pergi simpan duit dekat dalam bank. Saya dah pernah cerita kan gitu kan. Awak pergi simpan dekat dalam bank. Okey, ini simpanan biasa. Simpanan biasa, tahu-tahu je awak pergi buka awak punya account, ada kemasukan warna hijau tu kan, plus 0.02 sen. 2 sen masuk dalam duit awak. So awak buat simpanan biasa pun dah dikira memberi dana. Tapi memberi dana kepada siapa? Awak tak tahu. Kenapa awak dapat duit? Sebab apa? Bank yang awak simpan tu sebagai orang tengah. Dia simpan duit awak kan. Orang-orang lain semua buat simpanan-simpanan. Duit awak tu dia tak simpan macam tu je. Dia pergi melabur dekat tempat lain. Awak tahu tak? Awak tak tahu. Yang awak tahu, tiba-tiba awak dapat pulangan, awak dapat interest dah dekat situ. Tu maksudnya financial intermediaries. Okay. So, financial intermediaries ni. So, kita tengok dulu kepada fungsi. Function of financial intermediaries. Intermediaries ni adalah tengah. So financial ni adalah kewangan. Bantuan kewangan daripada orang tengah. Okey, apa dia? Yang pertama, untuk lower the transaction cost. Pemasuk transaction cost ni, duit minyak ke? Masa ke? Semua boleh. So awak boleh reduce the cost of petrol. Sebab apa? Tak payah awak pergi betul-betul dekat nak pinjam duit tu kan. Tak payah betul-betul awak nak pergi kat market tu untuk beli, untuk pinjam dana. Tak payah. Awak duduk je. Everything the hujung cari. Kan? Semua boleh dah. So jimat duit petrol. Awak jimat apa? Masa. Kan? Banyaklah awak berjimat dekat situ. Yang kedua, awak boleh lower the exposure risk. Sebab selalunya dalam pelaburan ni kita bermain dengan risiko. Selalu kita dengar kan, melabur tinggi, risiko tinggi. Tapi pulangan tinggi. You nak dapat pulangan tinggi, risiko mesti tinggi. Itu dia. Tapi untuk adanya financial intermediaries ni, kita boleh kurangkan kadar risiko untuk hilang duit. Sebab apa? Contoh macam bank kan, dia ambil duit-duit awak tu, dia bukan pergi melabur kat satu tempat je. Dia boleh kurangkan risiko kehilangan duit tu dengan dia melabur dekat banyak tempat. Dia pelbagaikan tempat melabur dia. Dia pergi melabur dekat Apple, dia pergi melabur dekat mana? Microsoft, dia pergi melabur dekat dekat Tesla, macam tu. Faham tak? Jadi bila dia melabur dekat banyak tempat, risiko untuk kehilangan duit tu kurang. Tapi awak tahu tak yang awak melabur kat situ? You don't know. Siapa yang buat? Bank yang buat. Itu financial intermediaries. Okay. So, dia sebab adanya risk sharing. Sharing sebab awak ni lah. Awak pergi, bank pergi melabur kat banyak tempat. Yang ketiga adalah boleh menyelesaikan masalah asymmetric information.
Asymmetric information ni maksudnya awak kan nak buat transaksi. Orang panggil peminjam dan pemberi lah kan. Lender dengan borrower. Tapi information tu salah seorang tak tahu. Contohnya, ini kita buat transaksi beli biasa lah kan. Contohnya saya nak beli kereta. Okey, saya nak beli kereta kepada dekat Pro 2 contohnya. Okey, untuk saya dapat tahu what kind of features apa semua tu, saya kena buat research, betul tak? Okey, so bila nak kena buat research, itu menunjukkan saya tidak mempunyai information yang seperti mana penjual tahu. Ataupun insurans contohnya. Insurans lebih tahu dia punya like information berbanding dengan orang yang membayarnya. Faham tak? Itu maksud asymmetric information. Hanya satu pihak yang lebih tahu mengenai benda tu daripada satu pihak yang lain. Okay, so apa dia? Ada dua jenis. Adverse selection dan juga moral hazard. Okay, adverse selection ni di mana berlaku masalah before transaction. Sebelum adanya pinjaman berlaku, transfer fine tak ada lagi. Before transaction of transaction. Okay. Contoh selalunya berlaku contoh ni, gini. Awak ada seorang makcik. Okey, ada dua makcik di mana yang satu tu dia cara dia melabur biasa je. Dengan cara simpanan je, pergi kat bank je. Tapi ada seorang makcik awak lagi seorang ni di mana dia nak cepat kaya. Bila nak cepat kaya, orang mindset nak cepat kaya ni selalunya aku melabur banyak, aku akan dapat pulangan banyak. Tapi dia kena ingat, melabur banyak, orang kata pulangan banyak, risiko pun banyak. Okey. So, let's say awak tahu yang makcik yang kedua ni nak pinjam duit dengan awak. Safikah, pinjamlah duit. Nak pergi melabur ni. Gini. Okey, bila awak tahu benda tu, itu maksudnya awak tahu maklumat ataupun information daripada makcik tu, di mana makcik ni jenis nak cepat kaya. Bila nak cepat kaya ni payah sikit, aku mungkin tak dapat balik duit tu, kan? Betul tak? Okey, jadi bila awak tahu benda tu, itu maksudnya awak tahu mengenai informasi. Let's say awak tak tahu, tiba-tiba makcik yang kedua ni nak pinjam duit je. Safikah pinjam 2,000 nak guna. So itu je awak tahu. So, bila awak tak tahu dia nak guna duit tu untuk apa, nak pergi melabur macam mana ke kan, orang kata pakai stok ke, bond ke, apa benda, awak tak tahu kadar pulangan macam mana, adakah fix pulangan ke ataupun pulangan yang memang takkan dapat ke. So, awak tak tahu benda itu, maksudnya adverse selection ataupun asymmetric information di mana awak tak tahu apa yang awak akan buat, apa yang makcik awak akan buat dengan duit tu. So, itu adalah adverse selection. Okay, so sebelum, jadi kemungkinan selalunya bila awak tak tahu, awak boleh je bagi duit. Dan makcik awak nak pinjam duit kan, bagi 2,000. So dengan harapan dia akan bagi balik lah 2,000 tu. Sebab apa? Awak tak tahu yang makcik awak rupanya nak guna 2,000 tu untuk invest. So itu adverse selection sebelum berlaku transaction. Moral hazard selalunya berlaku after transaction. Okay, sebagai contoh lah, insurans. Okay, insurans kereta lah contohnya. Selalunya orang yang ambil insurans premium yang mahal-mahal ni, selalunya dia ada tendensi untuk bawa kereta reckless. Berbahaya. Sebab apa? Sebab dia tahu apa-apa jadi, benda ni boleh di-insuredkan, boleh cover dengan insurans. Faham? Itu masuk moral hazard, di mana you pay more, jadi orang kata ada kecuaian perangai dalam diri. Itu that's why dia panggil moral hazard. Okay, faham? So, itu adalah fungsi of financial intermediaries. Dia nak menyelesaikan masalah asymmetric information tu. Okay, next. Barulah kita tahu, kita nak tengok apakah jenis. Type of financial intermediaries. First, macam saya sebut tadi, adanya commercial bank.
Commercial bank ni apa? Commercial bank ni adalah bank-bank yang ada deposit. Boleh buat deposit dekat bank dia. So selalunya bank-bank ni yang akan membuat orang panggil apa yang akan membuat financial market. Dia yang akan act as a orang tengah untuk melabur dekat tempat lain. Dia dah dapat duit awak, dia pergi melabur kat tempat lain. Contohnya lain, insurans, financial intermediaries lah tu. Ketiga, melalui EPF. Kan? Keempat, pension. Dan sebagainya yang ada dekat dalam slide awak muka surat 20 daripada start 19 hingga 21. Itu antara contoh-contoh financial intermediaries lah. Okay, awak boleh tengok sendiri. Okay, so macam mana untuk menyelesaikan masalah orang panggil ataupun regulate ataupun untuk mempertingkatkan lagi orang panggil financial system, financial market punya cara lah nak upgrade dia. So regulation of financial system. Financial system. Pertama, kita give more what? Information to investor. So bila awak memberi information lebih banyak kepada pelabur, jadi dia tahu nak melabur dekat market mana yang memberi pulangan yang lebih bagus. Contohlah macam saya nak buat pelaburan tapi saya tak nak ambil risiko yang banyak. Jadi saya ambil yang fixed punya income kan, fixed interest. So apakah jenis dia? Apakah informasi yang saya boleh dapat? Apakah jenis? Kalau boleh kita nak macam tu. Faham? Okay.